Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel pembinaan aplikasi dan dashboard iaitu AppSheet dan Data Studio daripada Zero to Hero yang kita akan laksanakan pada 7 Jun 2022 pada hari Selasa 9.30 pagi. Okey, apa yang kita akan buat pada hari Selasa nanti ialah dashboard dan aplikasi. Okey, ini adalah contoh paparan aplikasi dalam bentuk smartphone yang boleh diinstal ataupun digunakan secara browser di smartphone. Dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk browser. Boleh digunakan secara online di laptop ataupun PC. Ada tiga jenis, tiga bentuk aplikasi. Ada tiga bentuk lah. Kemudian dashboard pula ialah data-data yang diproses menggunakan app. App ni kita akan masukkan data dan data ni bila kita klik save dia akan hantar ke dashboard. Dashboard ni lah yang akan buat analisis, akan buat graf, chart dan sebagainya. Okey, itu adalah pengenalan kita pada bengkel pada 7 Jun nanti. Okay, first apa yang kita akan buat ialah kita akan create database untuk app. Kita akan buat aplikasi terlebih dahulu. AppSheet, the fastest way to build apps and automate work. Okay, kita akan create database, create reference dan kita akan blend untuk mewujudkan data entry. Okay, iaitu kita akan wujudkan database dan reference. Okey, ini adalah database yang mempunyai ID, nama, keterangan tingkatan, nama kelas. Okey, apa yang kita perlukan ialah nama, keterangan tingkatan, nama kelas untuk dijadikan sebagai reference untuk data entry nanti bila murid isi ataupun buat pengisian maklumat. Okey, contohnya data entry. Okey, ini adalah data entry. Apa yang murid akan buat? Murid akan masukkan nama dan dia akan auto keluar keterangan tingkatan, nama kelas, judul buku. Judul buku ni murid akan type. Kemudian kategori. Kategori ni macam mana murid nak pilih? Okey, base kepada database iaitu di bahagian data. Reference-nya ialah yang ni. Kita boleh masukkan banyak lah. Cuma kalau yang formalnya ialah 4 untuk kalau bacaan buku yang terdiri daripada bahan bukan buku, bahan buku fiksyen, bukan fiksyen dan bahan digital. Kemudian kita akan dah pilih salah satu. Okey, dah pilih salah satu, murid akan pilih pula bahasa. Apa yang bahasanya? Bahagian database ada data yang ada data bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Tamil, lain-lain bahasa Cina. Okey, kemudian murid juga akan pilih jumlah muka surat. Yang ni murid akan type menggunakan nombor lah. Ada nanti nombor yang kita boleh murid type. Kemudian aktiviti pula murid akan pilih base kepada database iaitu yang kita bagi. Ataupun kita boleh masukkan banyak. Ataupun murid boleh type. Boleh type dalam app ni. Dalam app ni murid boleh type. Contohnya aktiviti ni. Murid boleh type. Ataupun add and search. Murid boleh type dan dia akan banyaklah. Okey. Kemudian yang terakhir sekali ialah catatan. Jumlah aktiviti ni auto compute. Bila kita type ni ataupun kita select yang diberikan dan jumlah aktiviti dia akan auto compute, dia akan auto kira. Okey, jumlah aktiviti ni akan auto kira. Akhir sekali ialah rumusan murid boleh type menggunakan sama ada nak buat ringkasan cerita dan sebagainya lah. Okey. Apa yang penting? Cikgu ada datanya, database iaitu nama murid, keterangan tingkatan, nama kelas. Okey, ni untuk sesi perbengkelan nantilah. Yang ada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ataupun tingkatan 1, 2 sampailah tingkatan 6. Kemudian kita akan ada data bahan, bahasa, aktiviti untuk dijadikan sebagai references.
Dan kita akan buat satu data entry iaitu my app. Data entry kita ialah timestamp, nama, keterangan tingkatan, nama kelas, judul, kategori, bahasa, jumlah muka surat, aktiviti, jumlah aktiviti dan catatan. Ini adalah data entry kita. Kita tak tambah tepi ni sebab kita nak jimatkan ruang. Seperti yang kita tahu bahawa spreadsheet untuk satu-satu sheet ataupun worksheet hanya boleh tampung 10 juta sel sahaja. Jadi kita cuba kurangkan penggunaan spreadsheet untuk data entry ni. Kalau yang database ni tak apa sebab dia tak ada tambahan data. Datanya tetap tak dynamic. Yang data entry ni bersifat dynamic. Bila murid masukkan data, dia akan auto buka row. Okey, kita akan buat dalam banking nanti. Kemudian kita akan blend data. Ni kita akan buatlah macam mana kita nak masuk, nak auto compute. Kemudian nak jadikan sebagai virtual table, nak combine data, nak buat lookup. Contohnya, kalau kita lihat sini, tahun 3. Dalam app tak ada tahun 3. Ada tambahan data iaitu T3. Kalau kita lihat dalam app-nya, okey, ada T3. Ni saya dah tukar daripada tahun 3 kepada T3. Tu kita gunakan virtual table. Okey, dan kita akan buat if lah, for lookup. If tahun 1 jadi T1, if tahun 2 jadi T2, if tahun 3 jadi T3 ataupun if tingkatan 1 jadi T1. Kemudian penggunaan filter untuk kita nak paparkan hanya data-data yang penting sahaja. Contohnya dalam ni ada timestamp. Kita tak nak paparkan dalam app kita. Ataupun keterangan tingkatan tahun. Kalau tak nak paparkan, kita boleh hide menggunakan filter tersebut. Okey. Kemudian kita akan buat sum count. Macam mana kita nak count? Okey, dalam ni kita ada jumlah aktiviti. Macam mana kita nak count? Jadi 3. Dalam app kita boleh masukkan count, iaitu count jumlah aktiviti. Count aktiviti, dia akan keluarlah auto. Okey, seterusnya kalau kita nak create menu. Kalau kita lihat dalam app ni, saya tak buat menu saya buat UX saja ni. Ni kita panggil UX paparan. Kalau kita nak buat menu kat sini, nak cantik, ada menu. Okey, contohnya menu. Saya tunjuk menu contoh. Menu yang dah buat. Okey, contohnya segak. Ni adalah menu. Okey, menunya. Ni adalah menu lah. Ada gambar, ada tajuk dan sebagainya. Bila kita klik, contohnya kita klik pada tajuknya, dia akan masuk dalam data ni. Dan kita boleh tambah. Ini penggunaan menu lah. Ni satu sahaja button ataupun UX untuk menu. Kita tempatkan menu. Okey, kemudian kita nak combine action. Bila kita dah isi, bila murid dah isi, macam mana kita nak bagi arahan supaya app menjana sijil, app menghantar laporan kepada murid. Ni menggunakan combine action dan kita akan automate untuk jana template. Seterusnya kita akan share aplikasi yang kita buat ni. Aplikasi yang kita buat ni, kita akan share kepada murid kita lah. Macam mana kita nak share, kita boleh copy je dan hantar melalui email, hantar melalui WhatsApp, hantar melalui Telegram. Okey, itu adalah berkaitan app yang kita akan buat. Kemudian, dah dapat datanya, murid dah ada isi satu pun tak apa, dah dapat datanya, kita akan create dashboard. Ini dashboard yang kita akan create. Bila kita create satu-satu dashboard, dia akan minta data. Iaitu datanya ialah data entry ni lah. Ini adalah data entry. Data entry ni yang kita akan hantar ke dashboard. Termasuk database. Iaitu kita nak blend data ni. Data ni kita akan blend dalam dashboard. Dan bila kita blend, dia akan keluar lah. Dengan ni kita akan create lah. Ni kita create chart, kita create filter, kita create ni
scorecard dan sebagainya. Ini chart. Okey, kemudian masa kita create itu ada data-data tersebut kita perlu tambah, iaitu kita add field dan kita calculate field tersebut. Ataupun contohnya kita nak bila ada data bacaan seseorang murid sebanyak 200, berapa dia punya bintang ataupun markah PAJSK. Tu kita panggil calculate field. Okey. Macam mana kita nak insert image, kemudian kita nak design layoutnya, kita nak tambah page lagi. Ini adalah page pertama, kita nak buat menu, page kedua, page ketiga, page keempat, page kelima ataupun nama menu tersebut. Tu design, dan kita akan share app kita ni. Bukan app, tadi app dah share. Yang ni kita nak share kepada murid kita, di mana kita manage access, dan kat sini lah kita akan copy pautannya. Kita akan copy ni, close, dan kita hantar kepada murid kita. Tu kita share dashboard, kita share app kepada murid. Okey, itu adalah pengenalan bengkel pembinaan aplikasi dan dashboard from zero to hero. Kita buat daripada kosong, daripada scratch. Cikgu tak boleh copy database ataupun reference-nya. Reference ni cikgu kena buat sendiri. Kena reka sendiri. Tak banyak data, tak apa, asalkan ada. Sama dengan data entry, tajuk-tajuk ni kita akan buat sendiri, semua daripada scratch. Sampailah cikgu berjaya mencipta dashboard, berjaya mencipta app ataupun aplikasi. Oh, silap. Bukan ini ya. Ni. Cikgu dah berjaya. Maknanya objektif tercapai. Okey, itu adalah pengenalan berkaitan bengkel pembinaan aplikasi dan dashboard from zero to hero. Step by step kita buat secara hands on nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.